Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perempuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan sambung perbicaraan kita tentang surah Taha yang pada bulan yang lepas kita masih lagi menghuraikan Rabbi shrahli tu ayat 25 tu yang kita sebutkan di dalam tafsir Al-Kabir. Imam Ar-Razi dia menghuraikan lebih daripada 20 muka surat tentang doa, tentang maksud Rabbi shrahli sadri. Jadi tentang fadilah doa tu kita dah ceritakan bagaimanakah doa merupakan dinamakan sebagai mukhul ibadah, sebagai otak ataupun jantung kepada ibadah. Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi menyebutkan doa ini ada dua jenis. Satu yang dinamakan sebagai doa qauli, maksudnya doa yang kita sebut. Keduanya dinamakan sebagai doa fi'li, maksudnya doa yang kita buat. Macam mana pula bezanya doa yang kita sebut dengan doa yang kita buat? Doa kena dua-dua. Dekat situ jatuhnya kita patut berikhtiar dan berusaha. Bukan sekadar berdoa tanpa usaha, kerana usaha merupakan doa fi'li, doa perbuatan. Nak makbul doa, dua-dua kena ada. Kena baca doa dan buat doa. Sebab itu kalau kita tengok orang yang berhujah, buat apa berusaha kalau kita dah tahu dah akibatnya macam mana? Kita doa sajalah tanpa usaha, maka kesemua dakwaan-dakwaan begini adalah tertolak. Kerana apa? Kerana doa mempunyai dua jenis, doa qauli dan doa fi'li. Itu. Dan kita dah kupas juga persoalan kenapakah kita lihat cerita tentang baginda Nabi Musa ini berulang-ulang. Bahkan kita telah pun sebutkan baginda Nabi Musa, ceritanya adalah cerita yang kedua paling banyak dalam kalangan Nabi-Nabi dan Rasul utusan Allah dalam Al-Quran. Jadi kita telah pun menyatakan tentang bagaimanakah konteks masyarakat Madinah waktu itu yang ada golongan Yahudi. Satu. Kita ceritakan juga bagaimana Allah Ta'ala apabila kita baca Quran ni, dia ada peringkat-peringkat dia. Dia punya target groups dia bila ayat Al-Quran ni ada pelbagai. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita kena tengok lapisan-lapisan makna tu. Maksudnya apabila Al-Quran tu turun, dia turun kepada baginda Nabi Muhammad. Tentunya maksud daripada ayat-ayat tersebut adalah untuk Nabi. Jadi kalau ayat ini kita ambil dalam konteks Nabi, maka dia memberitahu Nabi Muhammad, engkau bukanlah hanya seorang Rasul yang aku pilih. Sebelum engkau telah pun ada Rasul-Rasul. Dan Allah Ta'ala memberitahu satu dialog di antara Allah dan juga Nabi Musa sendiri. Apabila kita sebut tentang kerasulan, maka Allah menggambarkan Rasul yang diberikan wahyu itu adalah seorang manusia yang biasa. Dengan emosinya yang bimbang, yang risau, sebab nak menghadap Firaun. Maka terbatallah dakwaan orang yang mengatakan kenabian ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang individu atas sebab-sebab peribadi. Kalau Barat, mereka menuduh bahawasanya Rasul ni dia ada self agenda, dia ada personal agenda. Apa personal agendanya? Kalau kita baca surah Yasin, pelbagai ayat Allah Ta'ala ulang bahawasanya Rasul ini merupakan utusan yang tidak hendak apa-apa balasan ataupun gaji. Mana ada personal agenda?
Kita tengok sendiri dialog bagaimana Allah Ta'ala dengan Nabi Musa, bagaimana bimbangnya Nabi Musa. Kalau seorang yang ada personal agenda, macam mana? Jadi Allah menggambarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan engkau Muhammad bukanlah satu kerasulan yang hanya eksklusif untuk diri engkau saja, bahkan sebelum daripada engkau pun telah ada rasul-rasul yang diutuskan. Itu dialog kepada Nabi Muhammad. Dialog kepada kita pula, peringkat kedua maknanya dekat sini ialah bagaimana secara umumnya ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa ini adalah hendak memberitahu kita tentang bagaimanakah hendak menghadapi kesusahan dan cabaran. Jadi doanya adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Badi'uz Zaman Syed Nursi mengatakan, apa yang menjadikan kita hamba ialah apabila kita melihat kelemahan kita. Dengan kelemahan maka kita menarik rahmat dan juga kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kaedah dia ialah apabila kita mengaku kita lemah, maka kita akan mendapat kekuatan daripada Allah Ta'ala. Beliau membawa contoh bagaimana Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk di muka bumi ini dengan segala kelemahannya, maka dengan kelemahan itu Allah datangkan rahmat, kasih sayang dan kekuatan. Burung-burung yang kecil, Badi'uz Zaman Syed Nursi kata, tak mampu nak bergerak pun dekat sarang dia. Kalau lepas menetas, lemahnya makhluk Allah Ta'ala, lemahnya burung yang kecil tersebut. Tapi dengan kelemahan itu, Allah Ta'ala jadikan ibunya sanggup mencari makan, macam mana susah sekalipun, dan bawa langsung ke sarang burung tersebut. Dan pelbagai benda lagi yang Allah Ta'ala ciptakan dekat keliling kita, kalau kita betul-betul perhatikan bagaimana sesuatu kelemahan itu Allah Ta'ala datangkan dengan sesuatu kekuatan. Jadi di dalam doa ini adalah perakuan seorang hamba betapa kita ni lemah. Dalam keadaan kita mengaku kita lemah, barulah datang kekuatan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa dalam keadaan kita minta daripada Allah Ta'ala, tapi dalam diri kita ni ada ego. Ada ego bahawasanya kita ni mengarahkan Allah Ta'ala. Ada perasaan, ya Allah makbulkanlah, makbulkanlah, makbulkanlah. Tetapi kita tengok apabila Allah Ta'ala uji kita dengan sedikit, sama ada Allah Ta'ala menangguhkan jawapan kepada doa kita, ataupun kita tak nampak kebijaksanaan kenapakah Allah Ta'ala menangguhkan jawapan doa kita, maka kita marah. Dan kita tak terangkan macam mana perasaan orang yang berdoa dengan harapan kalau sekiranya Allah Ta'ala tak makbulkan, maka tidak adalah lagi maksud perhambaan. Siapa hamba, siapa Tuhan. Dan kita dah cakap pun, doa adalah merupakan satu benda yang kita mengadu kepada Allah Ta'ala, bukanlah kita memberitahu Allah Ta'ala. Dua benda yang berbeza. Memberitahu Tuhan dengan mengadu kepada Tuhan adalah dua perkara yang berbeza. Orang yang berdoa, dia kena faham hakikat doa. Ibarat kita yang datang sakit jumpa doktor. Kita ingat sakit kita ni demam, kita minta dengan doktor, bagilah ubat demam. Doktor tengok, periksa, dia kata ini bukan demam ni, kena bagi ubat lain. Kalau silap-silapnya dia kata mungkin kita kena tukar ubat. Dan apa yang kita rasa diri kita demam tu sebenarnya bukan demam, simptom aja. Ada benda lain yang masalah ni. Ada infection, ada viral infection dalam darah dan sebagainya. Simptom dia adalah demam. Bukan demam semudah-mudah kita minta pil demam. Jadi doktor pun berikan kita diagnosis yang lain dengan ubat yang lain. Samalah apabila kita minta kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita minta kepada Allah Ta'ala, kita harapkan apa yang kita minta itu diberi. Tetapi Allah Ta'ala jualah yang lebih mengetahui apakah benda yang kita minta itu baik untuk kita ataupun tidak. Kemungkinan apa yang kita minta itu akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kemungkinan apa yang Allah Ta'ala kita minta daripada Allah Ta'ala itu tidak diberikan kerana mudaratnya kepada kita. Sebab itu doa itu adalah satu perkara hamba mengadu dengan Tuhan.
bukan sekadar meminta. Sebab itu perkataan da'a yad'u du'aan, asal perkataan doa ni adalah memanggil dan menyeru. Okey, memanggil dan menyeru. Maksudnya memanggil dengan menyeru tu terangkum padanya maksud-maksud meminta, mengadu dan sebagainya. Jadi kita dah huraikan maksud Rabbi Syrahli dekat situ. Bagaimana dengan doa kita menyatakan perhambaan kita, menyatakan kita lemah, dan dalam keadaan kita mengaku kita lemah, maka akan datanglah kekuatan daripada Allah Ta'ala. Syekh Badi'uz Zaman Syed Nursi mengatakan dalam menghuraikan maksud Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dulu kita terjemahkan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, dan juga kita pakai dua-dua terjemahan lah, sebab maksud dia adalah halus, beza Rahman dengan yang Rahim. Dia kata dengan nama Allah menunjukkan yang kita ini adalah lemah, tetapi dengan nama-namanya yang gagah, yang perkasa, yang hebat, yang berilmu dan sebagainya, dengan bismillah itu kita mengakui kelemahan kita dan Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan daripadanya. Kalau kita tak yakin sebab kita lemah, baca bismillah, kita yakin bahawasanya Allah jualah yang menenangkan hati. InsyaAllah hati akan jadi berani. Kalau dalam hati kita rasa depressed, rasa very upset untuk sebab-sebab tertentu, kita baca bismillah, kita mengakui kita ni lemah, ya Allah, maka berikanlah kekuatanmu kepadaku. Jadi di dalam doa konsepnya adalah sama juga. Maksudnya bila kita berdoa, kita mengaku kelemahan diri kita. Macam-macam Allah Ta'ala berikan dugaan kepada diri kita. Keadilan Allah Ta'ala itu ialah dia memberikan kepada hambanya sama saja dugaannya. Sama saja dugaan yang diberikan kepada Allah Ta'ala dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi setiap kita mempunyai dugaan hidup masing-masing. Setiap kita mempunyai dugaan hidup masing-masing, dan bagaimanakah kita mengatasi dugaan hidup tersebut? Ialah dalam kita meyakini semua ini daripada Allah Ta'ala jua. Kita nampak yang menjadikan sesuatu itu adalah Allah Ta'ala jua. Kita akan masuk bab tu sekejap lagi. Saya huraikan habis dululah. Rabbi syrahli sadri ini dah kita kan. Yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Dekat situ pun kita dah bincangkan bagaimanakah konsep ini berkait dengan akidah. Macam mana pula dekat situ kalau tuan-tuan tengok ayat tu 25, Rabbi syrahli sadri, aku, wa yassirli amri, aku, wahlul 'uqdatam min lisani, lisan aku, yafqahu qawli. Semuanya diakhiri dengan ganti nama pertama. Okey? Dia panggil first pronoun ataupun dhamir al-mukhatib dalam bahasa Arab. Maksudnya dekat situ concernnya baginda Nabi Musa ialah tentang kelemahan yang ada pada diri dia. Sebab dia nampak benda ni bukanlah benda yang mudah. Tuan-tuan, nak menyeru orang biasa pun kadang-kadang bukan satu benda yang kita semua boleh buat. Nak sampai tahap Ahmad Didat, nak sampai tahap Zaki naik, nak sampai tahap kita tengok macam-macam sekarang ni dekat YouTube. Kalau dekat barat tu orang Islam kita, dia frontliners ni, pergi berhujah ada orang kafir, buka booth cerita. Nak jadi berani macam tu, bukan semua orang ada keberanian tuan-tuan nak menghadap masyarakat barat. Jadi bayangkan apa yang perlu ada pada individu nak menghadap seorang yang hebat, pemerintah yang agung waktu itu, iaitu Firaun. Bukan mudah. Jadi kita boleh bayangkan psikologi baginda Nabi Musa macam mana gementarnya beliau. Sebab tu doanya panjang, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Urusan minta dimudahkan sebab apa? Nak jumpa raja, nak jumpa orang biasa pun nak kena ada appointment, nak lepas dia punya pengawal lagi, bodyguardnya lagi. Macam mana baginda Nabi Musa pula wanted. Pernah sekali dulu
tanpa niat membunuh seorang Qibti sebelum baginda pergi ke Madain. Jadi itu merupakan benda-benda yang merisaukan. Wa yassir li amri. Jadi dekat sini menunjukkan apa? Menunjukkan hakikat sesuatu itu adalah Allah jualah yang mudahkan. Dalam hidup kita tuan-tuan, kalau kita tengok kepada sejarah hidup kita sendiri, tempat kita belajar, suami dan isteri yang kita dijodohkan dengannya, tempat kita bekerja, anak-anak yang kita ada, rezeki yang kita ada, rumah-rumah yang kita ada dah beli dan sebagainya, semua itu bukanlah satu kebetulan. Bahkan dia adalah dalam rancangan Allah Ta'ala jua kepada kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya segala aturan hidup kita ini, kalau kita lihat sebenarnya Allah Ta'ala jualah yang mengaturkannya. Kita tengok macam mana halusnya percaturan Allah Ta'ala dan perancangan Allah Ta'ala. Sebab itu nama Allah Ta'ala diantaranya ialah Al-Latif, yang maha halus. Cara perencanaannya halus. Kita pada hari ini hasilnya daripada apa yang Allah Ta'ala rencanakan untuk hidup kita dengan peraturannya. Ada berjuta-juta lelaki dan perempuan, tapi kenapa pada hari ini pasangan kita adalah sekian-sekian? Dalam berjuta-juta itu, itulah dia orangnya yang hidup dengan kita. Kebetulan ataupun perencanaan daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Ada beribu-ribu, berjuta-juta jenis pekerjaan. Hari ini kita bekerja dengan satu pekerjaan ataupun dua ataupun tiga. Kebetulan? Bukan. Perencanaan daripada Allah Ta'ala. Dan begitulah apabila kita tengok, kalau sekiranya ini adalah rencana daripada Allah Ta'ala, maka kita angkat tangan, kita doa, wa yassir li amri, mudahkanlah ya Allah. Hakikatnya dia juga yang merencanakan. Kita akan huraikan sikit lagi dalam lepas pada doa ni. Nak huraikan sikit lagi. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan dia asalnya wahlul. Engkau leraikanlah 'uqdatan, simpulan pada lidahku. Leraikanlah satu simpulan daripada lidahku. Ini doa supaya kita meminta sesuatu agar kita mudah urusan kita. Apa hukum doa macam tu? Tak jadi masalah. Doa-doa begitu adalah harus. Nabi SAW pun berdoa untuk para sahabat dia pada perkara-perkara yang kita nampak pada satu segi berbentuk keduniaan. Baginda doakan untuk Anas bin Malik. Dia kata, banyaklah engkau, insyaAllah Allah Ta'ala berkati pada umur engkau dan juga harta engkau. Masya Allah, Anas bin Malik hidup lebih daripada 120 tahun. Dia kata 120 tahun dia hidup, dia sendiri telah mengkuburkan, mengkafankan lebih daripada 100 orang anak-anak dan cucu dia. Anak-anak dan cucu dia mati dahulu. Doa Nabi, benda dunia. Boleh minta, tak ada masalah. Macam mana wahlul 'uqdatam min lisani, minta, tak ada masalah. Nabi doakan Abu Qatadah Al-Ansari, seorang sahabat. Dia seorang pejuang yang hebat, berjuang dan sebagainya. Allah Ta'ala, Nabi doa, Allahumma barik fi sya'rihi wa basharihi. Ya Allah, engkau berkatilah pada rambut dia dan juga pada kulit dia. Abu Qatadah Al-Ansari meninggal umur 70 lebih, dan setengah riwayat mengatakan rupa dia tak lebih macam mana budak umur 15 tahun. Boleh minta, tak masalah. Nabi SAW doakan seorang penyair, Nadirah Az-Zibyani, umur 120, gigi dia penuh. Kalau umur dia 70, gigi dia patah, boleh tumbuh balik. Boleh doa tuan-tuan, tak ada masalah. Kita minta doa kita sihat. Kita minta doa mata kita terang, dia boleh baca Quran. Kita doa supaya lutut kita kuat, bangun daripada sujud tu tak susah. Boleh. Tidak jadi masalah. Dan di dalam ayat Quran ini disebutkan wahlul 'uqdatam min lisani. Sebab apa? Nabi Musa nampak dia cakap gagap. Macam-macam riwayat lah dalam Israiliyat mengatakan waktu kecil dia terambil bara lah. Dan terletak dekat lidah dia. Jadi lidah dia ada something menyebabkan dia tak confident bila bercakap.
Seterusnya yafqahu qawli, supaya mereka faham. Waj'al li waziran min ahli, jadikanlah untukku waziran, penolong daripada kalangan keluargaku. Wazir ini adalah juga perkataan yang kita pakai pada hari ini untuk menteri. Jadi kalau menteri itu dalam bahasa Arab wazirun. Kenapa dinamakan wazirun? Sebab dia dibebani dengan tanggungjawab. Pemimpin, okey, dinamakan wazirun kerana apa? Sebab dia ada tanggungjawab dan beban. Kerana itu dinamakan wazir. Min ahli Harun akhi, abang dia. Kerana apa? Sebab Nabi Musa dah lama tinggalkan Mesir. Dia nak balik sekarang ni macam wakil rakyat lah. Kalau wakil rakyat kita nak bertanding kat kawasan kita, kita duduk KL, nak balik kampung nak bertanding, orang kampung tak kenal. Harus kalau kita bertanding pun kalah, sebab orang tak kenal kita. Macam itulah Nabi Musa, dia nak balik, nak beritahu dekat Firaun, nak beritahu dekat kaum dia Bani Israel, tapi dia dah merantau lama, belas tahun. Dia perlukan seseorang nak memberitahu dia sekian-sekian, menolong dia, mempromosi diri dia balik. Kerana itulah dia perlukan abang dia. Jadi kalau macam tu tak salah lah lantik adik-beradik. Kena tengok syarat dia. Al-Quran beritahu syarat dia apa? Ada sebab dia. Kalau dia layak dan telus, tak apa. Kalau ada ketulusan, kalau ada kelayakan, tak apa kalau kita melantik seseorang dalam kalangan ahli keluarga kita. Sebab apa? Kita lebih kenal. Yang jadi masalahnya bila melantik orang yang kita kenal ahli keluarga, bukan orang yang ada kelayakan, tak pernah layak pun. Itu masalah lah. Itu cerita lain panjang kan. Tapi dalam Al-Quran dia beritahu yang kalau pun kita nak melantik seseorang, hendaklah kita lantik dalam kalangan orang yang ada kelayakan. Kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsira, supaya kami dapat mensucikan engkau dengan banyak. Maksudnya bila ada dua orang maka confident lah. Jadi kita tengok pada para nabi, ada yang Allah Ta'ala jadikan mereka ini mempunyai sokongan, ada yang tidak ada sokongan, ada yang berdakwah menyeru kepada jalan Allah dalam keadaan mereka kesorangan. Macam Nabi Nuh, tak ada, 900 tahun lebih menyeru kepada jalan Allah, tak ada berapa kerat pun yang beriman. Tetapi Nabi Musa ada pembantunya. Nabi Muhammad SAW ada pembantunya, Abu Bakar. Jadi para sahabat ni merupakan tonggak. Dia ada inner circle dia. Dia ada orang-orang rapat dengan baginda yang menguatkan lagi dakwah tersebut. Kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau lah dengan kami maha melihat. Basirun bukan melihat secara luaran tetapi melihat secara dalaman, beza. Bila kita berzikir itu ya basir, kita doa ya basir. Basirun maksudnya yang nampak benda yang dalam, bukan benda yang luar. Okay? Orang putih kata insightful kan, a very insightful person. Kata orang yang nampak something yang beyond the outward appearance, benda yang luaran, dia nampak benda dalaman. Jadi kita namakan dia basirun. Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa sebenarnya kelebihan kalau sekiranya dilantik Harun sebagai pembantu. Seterusnya qala qad utita su'laka ya Musa, sesungguhnya Musa, aku telah pun memberikan apa yang kau nak. Kita masuk bab kedua seterusnya. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Okey, jadi Allah Taala kata, tak ingat ke Musa sebelum ni kan dah kami telah memberikan nikmat kepada engkau. Tanpa engkau minta pun kita dah bagi. Ini kita nak masuk bab lain pula tentang macam mana permintaan itu, adanya yang kita minta Allah Ta'ala bagi, adanya yang kita tak minta tapi Allah Ta'ala turut bagi. Benda yang kita minta Allah Ta'ala bagi, benda yang kita tak minta Allah Ta'ala bagi. Yang nombor dua itu selalu kita lupa. Sebab tu disebutkan kat sini ayat 27, walaqad, sesungguhnya. Bila dalam Al-Quran kita jumpa sesungguhnya, dia ada sebab dia. Bukan sebarangan saja dan sembrono saja kegunaan sesungguhnya itu. Contohnya kita kata Ahmad pergi kedai.
Bila orang kata, Ahmad tak pergi kedai, Ahmad pergi sekolah, masuk ayat nombor 2. Sesungguhnya Ahmad pergi kedai. Jadi bila ada uslub ataupun bahasa yang pakai sesungguhnya, maka itu menunjukkan ada orang yang tak puas hati. Yang mana Allah Ta'ala sebutkan laqad. Dalam keadaan ini, walaqad mananna alaika marratan ukhra. Jadi dekat situ seolah-olah Allah Ta'ala nak mengatakan, Musa ni, engkau terlupa ke? Engkau minta benda ni bersungguh-sungguh, tapi engkau risau tak dapat. Sedangkan sebelum ni, kita dah bagi dah benda yang kau perlukan, tetapi engkau tak pernah nak minta pun. Walaqad mananna alaika marratan ukhra. Idza wahayna ila ummika ma yuha. Apabila engkau, kami wahyukan. Wahyu kat sini dalam tafsir banyak benda lah. Dia punya takwilan dia, ada yang mengatakan ada datang malaikat, ada datang ilham dan sebagainya. Yang penting, ibunya kepada Nabi Musa, dia dapat mesej tersebut. Apa benda yang Allah Ta'ala pesankan, yang Allah Ta'ala titipkan dalam ilham tersebut, aniqzafihi fit tabuti faqdhifihi fil yam فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. Ini dia punya wahyu dia, iaitu supaya letakkan dia di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke dalam sungai Nil. Jadi maksudnya kat sini Allah Ta'ala memberitahu, engkau minta dan kau risau benda yang kau minta tak dapat, sedangkan benda yang kau tak minta pun engkau dapat. Jadi itu masalah kita manusia. Kita kadang-kadang kita risau, kita cepat melatah bila Allah Ta'ala tak berikan apa yang kita nak. Tetapi kita terlupa tentang perkara yang kita tak minta, Allah Ta'ala tetap beri dekat kita. Kita rasa tersentap, kita rasa tak puas hati kadang-kadang di dalam hati kecil kita bila kita minta sesuatu Allah Ta'ala tak bagi. Kita rasa kita perlukan sesuatu, maka kita minta dan Allah Ta'ala tak bagi. Lalu hati kita ada sedikit rasa tidak puas hati. Kenapa ya Allah? Kenapa begini? Sedangkan pada masa yang sama ada perkara yang kita perlukan dan kita tak minta, tetapi Allah Ta'ala beri. Jadi dekat sini adalah satu teguran kepada Nabi Musa dan teguran kepada kita juga hamba Allah Ta'ala, supaya dalam keadaan kita minta daripada Allah Ta'ala benda yang kita hendak, pada masa yang sama janganlah lupa pula pada perkara yang kita perlukan, tetapi Allah Ta'ala tetap menganugerahkannya kepada kita. Banyak benda kalau kita duduk beriktikaf seorang-seorang, bertafakur, kita fikirkan betapa banyaknya perkara yang Allah Ta'ala dah beri kepada kita dan kita lupa. Tetapi apabila kita diuji sedikit dengan lambatnya Allah Ta'ala mengkabulkan doa kita, maka diri kita dah rasa macam bimbang dan tak puas hati. Jadi kat situ kita perlu ingat satu pengajaran dia. Nombor 2 pengajarannya dekat sini ialah tentang bagaimana sesuatu yang zahir itu kadang-kadang dia membawa kepada makna yang lebih tersirat. Sesuatu yang zahir kat situ maksudnya apa? Apabila ibu Nabi Musa menghanyutkan baginda di dalam sebuah bekas. Kalau kita nak tengokkan kepada zahirnya, ini apa cerita ni? Tapi kalau logiknya of course lah, maksudnya dia punya chances dia, sebab dalam keadaan kalau dia selamatkan Nabi Musa dan dia letakkan di dalam sungai Nil dan dihanyutkan, dia punya peluang untuk survive adalah lebih tinggi daripada kalau dia berada di rumah dan tentera serta mata-mata Fir'aun akan mengesan budak tersebut dan dibunuh. Kita perlu tahu waktu itu ada decree, ada perintah daripada kerajaan Firaun supaya membunuh semua budak-budak bayi yang dilahirkan dalam kalangan Bani Israel. Jadi dia punya chances of course lah, maksudnya paling tidak pun lebih besar lagi kalaulah dihanyutkan di sungai.
Jadi pada zahirnya perbuatan menghanyutkan anak di sungai itu adalah sesuatu yang kalau kita ukur daripada neraca logik dan akal pemikiran kita, kita akan geleng kepala. Kita kata macam mana pula ni? Jadi dekat sini Allah Ta'ala memberitahu kita tentang sesuatu peristiwa itu hakikatnya adalah berlainan. Nampak zahirnya begitu tetapi hakikatnya lain. Hamka ulama kita, ulama Nusantara, dan kebanggaan orang Melayu kita, orang Melayu Palembang, seorang yang terkenal dekat Indonesia. Dia kata kalau kita melihat sesuatu perkara ada bezanya kalau dengan kita melihat sesuatu itu secara tersirat. Melihat sesuatu secara zahir dengan melihat sesuatu secara tersirat adalah dua cara kita memandang kepada sesuatu. Sebab itu dia kata ada beza memandang sesuatu dan memandang pada sesuatu. Dia bezakan memandang sesuatu dan memandang pada sesuatu. Memandang sesuatu, kita pandang benda itu sajalah. Memandang pada sesuatu, kita melihat sesuatu yang tersirat pada perkara tersebut. Badi'uz Zaman Syed Nursi pun huraikan benda yang lebih kurang sama. Dia kata sesuatu perkara itu ada dua makna. Satu makna yang zahir, satu makna yang tersirat. Jadi dalam setiap satu yang Allah Ta'ala ciptakan, dia ada dua level peringkat makna ni. Sama macam mana Hamka cakap. Contoh paling mudah, kita ambil lah pokok. Keliling masjid ni ada pokok. Kita nampak pokok, kalau kita tengok kepada maknanya yang biasa, oh pokok. Nak mencantikkan masjid. Kita tengok masjid ni tak adalah togel sangat. Ada pokok cantik. Makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau kita melihat pokok tersebut lebih halus lagi sebagai satu ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kita nampak pokok ni, Masya Allah, pokok ni bukanlah sesuatu yang mudah. Padanya Allah Ta'ala menjadikan misal pokok ni beberapa tempat dalam Al-Quran. Ada terdapat macam-macam keajaiban yang Allah Ta'ala ciptakan. Bagaimana proses pokok itu sendiri, kalau kita belajar sains dulu dengan fotosintesisnya lah, macam mana dia mengeluarkan oksigen, nak balancekan CO2, karbon dioksida kita dalam atmosfera supaya kita dapat terus bernafas dan sebagainya. Kita nampak macam mana matahari pula berinteraksi dengan macam-macam cerita. Jadi pandangan kedua kita kepada pokok ialah pandangan yang menyedarkan kita bahawasanya hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Ada dua level. Ada dua level. Jadi maksud yang pertama ialah maksud yang zahir. Yang kedua adalah maksud yang tersirat. Sama juga peristiwa dalam hidup kita ni. Yang kita nampak sesuatu tu menyedihkan. Kematian orang yang kita sayang. Kerugian kita buat bisnes. Kawan rapat kita tipu, hutang tak bayar. Ataupun orang pasangan hidup kita selama ini menyakitkan hati kita dan sebagainya. Banyak dugaan yang Allah Ta'ala bagi pada diri kita. Macam-macam kesihatan kita Allah Ta'ala ambil dan sebagainya. Kita nampak pada zahirnya itu adalah negatif. Tetapi kalau sekiranya kita pandang sesuatu itu dengan pandangan lensa iman, jadi kita dapati sesuatu yang Allah Ta'ala putuskan itu ada positifnya. Ada positifnya. Jadi apa benda yang positifnya? Kalau tak ada benda yang positifnya itu, maka tidak adalah nilai sesuatu itu. Ahli falsafah kata, kesakitan, penderitaan tu tak apa lagi. Dia kata apa? Dia kata penderitaan, sakit tu tak apa lagi. Tapi yang lebih sakitnya tu ialah kita tak dapati dalam kesakitan dan penderitaan itu tujuan tertentu. Kita tak nampak what is actually the purpose. Orang putih kata meaninglessness. Meaninglessness. Tak ada maksud. Kalau kita sakit, kenapa kita sakit? Sakit tu dah sakit, tapi kita cari pula apalah benda ni, aku sakit ni sebab apa? Jadi tidak menjumpai maksud daripada penderitaan sakit itu adalah lebih sakit daripada kesakitan itu sendiri.
Tapi dalam iman kita, dalam Islam, Allah Ta'ala beritahu setiap sesuatu itu ada dua level. Yang pertama yang zahir, yang kedua yang tersirat. Yang tersirat itu akan kita nampak kebaikannya sekiranya kita ukur dengan neraca dan juga lensa iman. Kalau sekiranya tidak ada iman, maka ia akan menjadi sesuatu yang derita bagi kita. Sebab tu pertanyaan, orang kata ini bala ke ujian? Ikut yang mana satu kita pandang sebagai apa? Kalau kita pandang sebagai ujian, ia adalah untuk meningkatkan iman kita. Kita kata kita percaya pada hari akhirat, Allah Ta'ala bagi kita sakit, risau sangat kita. Sedangkan sakit tu menunjukkan apa? Menunjukkan kita dah dekat dengan mati. Dan mati itu apa? Mati itu adalah perpindahan kita daripada alam yang sementara ini kepada alam yang lebih kekal. Jadi kematian itu adalah satu perpindahan, dia bukan satu pengakhiran. Setiap daripada kehidupan bermula dengan ketiadaan ataupun kematian. Sebab itu di dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala kata huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita tanya kenapa Allah Ta'ala dahulukan huwallazi khalaqal mauta, dialah yang menjadikan mati. Kenapa mati sebelum daripada hidup? Sebab kematian itu adalah asal kehidupan. Bila kita mati, daripada mati itulah kita akan menuju kepada kehidupan yang lebih kekal. Setiap benda yang hidup melalui mati, biji benih yang kita semai untuk kita tanam pokok, mati dan hilang untuk tumbuhnya pokok. Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi kata, benih yang kita ambil, kita semai, mati, tetapi daripada kematian itu, daripada benih yang kecil tumbuh sebatang pokok yang besar. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala sebut huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Maut dulu. Jadi kita nampak mati ini satu yang menggerikan. Oh, takut mati, takut. Takut mati, rasa risau dalam hati kita. Tapi sebenarnya hakikat kematian itu adalah perpindahan. Kita takut mati dalam keadaan sekiranya amal kita tak cukup, tak apa. Tetapi kita tak perlu takut kepada hakikat kematian. Sebab itu dalam fiqh pun maka dilarang kita sampai tahap menjerit-jerit, mencari-cari baju kesedihan disebabkan kematian. Sebab kematian adalah hanya perpindahan saja. Jadi kalau kita boleh tengok sesuatu itu bukan berdasarkan kepada yang zahir saja, tetapi kepada yang tersirat juga, maka kita akan dapatlah kepada hakikat sesuatu. Sakit kita, kenapa sakit? Badi'uz Zaman Said Nursi mengatakan sakit itu adalah rahmat. Kerana apa? Di dalam kesakitan itu kita rasa betapa panjangnya masa. Kalau kita sakit, tuan-tuan, sakit perut pagi sampai petang, kita rasa betapa perlahannya masa tu. Dalam keadaan kalau kita sakit. Kalau kita sihat, kalau dalam keadaan kita sedang bersukaria, dia tak sedar pun masa tu habis daripada pagi sampai petang. Kalau kita puasa, lepas daripada sahur tu nak sampai berbuka tu, kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Betapa pentingnya masa tu, panjangnya masa tu. Kalau dalam keadaan kita tak puasa, dah maghrib, dah isyak. Nampak? Jadi Badi'uz Zaman Said Nursi kata sakit tu dia memperlahankan masa. Dalam sakit memperlahankan masa itu, kerana itulah Allah Ta'ala beri rahmat kepada hambanya yang diuji dengan kesakitan tersebut. Kerana ibadahnya waktu dia sakit itu adalah merupakan satu ibadah yang lebih baik daripada masa-masa yang lain. Sakit adalah satu masa yang merupakan investment ataupun pelaburan kita di dalam ibadah dan meningkatkan iman kita. Jadi kalau kita melihat sesuatu dalam keadaan yang tersirat dan sebab musababnya yang lebih hakiki, maka kita akan mendapati semua itu adalah perkara yang patut disyukuri. Jadi dua perkara ni yang boleh menjadi pengajaran untuk diri kita. Jadi kalau atas dasar itulah kita sabar. Orang yang tak nampak, maka tak adalah kesabaran. Dia tak nampak benda ni. Kadang-kadang orang kata dekat kita, senanglah cakap, awak tak kena. Awak tak kena.
awak sakit apa dan sebagainya. Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi dalam menziarahi seorang kawannya yang sakit, dia kata, aku dah beberapa puluh hari aku tak boleh nak tidur, sakitnya tak boleh nak tidur, letak kepala tak boleh. Kadang-kadang bila kita ada something dalam badan kita ni, kita tak selesa nak kalau orang diuji dengan kanser dan sebagainya kan, dia tidur tu tak selesa, dia tak boleh kiri, tak boleh kanan, tak boleh itu dan sebagainya. Dia punya sakit tu berdenyut, pengalaman lah. Jadi apabila beliau jumpa dengan sahabatnya, dia kata, janganlah menumpukan kepada apa yang telah lepas, dan janganlah engkau tumpukan kepada apa yang akan datang, tetapi tumpukanlah pada kesakitan engkau, fokuslah kepada keadaan engkau sekarang. Kekuatan kita melawan penyakit ialah apabila kita tumpukan kepada keadaan kita sekarang, bukan kepada keadaan yang telah berlalu dan keadaan yang akan datang. Yang akan datang kita letakkan pada tangan Allah, yang telah lepas telah pun berlalu dan tak akan kembali lagi. Kekuatan kita bila menghadapi penyakit, kita hadap sekarang dia. Dia kata ibarat orang yang dalam pertarungan tentera, kalau 1/3 kita punya tentera kita dah hantar sebelah kiri, 1/3 dah hantar sebelah kanan, yang ada tengah-tengah tu hanya 1/3, dan itu adalah satu yang memudahkan musuh untuk menyerang. Sama dekat psikologi kita kalau dalam keadaan kita menghadapi penyakit. Jangan ingat yang lepas, jangan risau kepada benda yang datang, tumpukan pada sekarang, zikir dan tahan. Kerana itu merupakan satu investment, dan percayalah tidak ada sesuatu pun yang akan kekal selama-lamanya. Jadi dekat situ adalah sesuatu yang tersirat kalau kita dapat pandang hanya dengan kanta dan lensa iman. Jadi sebab itulah iman, kanta iman itu adalah asas benda yang paling penting, asetnya dekat situ. Jadi kita cukup sekadar pada ayat 28 ayat 38 insyaAllah kita akan sambung lagi jika Allah Ta'ala izinkan. Jadi nak wrap up sikit, ada dua benda yang penting pada hari ini. Kita cakap tentang bagaimana doa tu adalah menunjukkan kelemahan kita. Bila kita doa nak akan makbul pada Allah Ta'ala, pandang kelemahan kita. Dengan kita pandang kelemahan kita, kekuatan daripada Allah Ta'ala akan datang. Satu. Nombor dua, sesuatu perkara itu ada dua makna. Satu benda yang kita nampak tersurat, nombor dua adalah yang tersirat. Jadi kita ni yang beriman, kita pandang kepada benda yang tersirat, bukan kepada benda yang zahir sahaja. Dekat situ kita nampak apakah hakikat sesuatu, apakah tujuannya yang akan menyampaikan kita kepada memperakui keagungan Allah Ta'ala dan kebesarannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.